Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah di atas peluang di mana Allah memberi kepada kita untuk kita sama-sama berada di saat yang sebegini. Hari ini kita masih lagi berbicara daripada kitab Al-Azkar, yang dalam satu bab di mana bab yang ke-33 daripada kitab Al-Azkar ini bercerita tentang mengenai kita diminta supaya jangan layan orang-orang yang disebut dengan kebodohan dalam hidup ini. Orang-orang yang dalam hidup kita ini kita akan jumpa dengan berbagai-bagai makhluk. Berbagai-bagai makhluk manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Lalu dalam keadaan kita berhadapan dengan berbagai-bagai kerenah ataupun makhluk manusia ini, kita akan berhadapan dengan tekanan perasaan bagi sesengah di kalangan kita. Setengah di kalangan kita ni akan berhadapan dengan kadang-kadang perasaan-perasaan yang menyebabkan tersinggung, perasaan-perasaan yang menyebabkan kecil hati, ataupun di kalangan kita akan berjauh hati dan sebagainya. Dalam hidup kita ni kita berhadapan dengan suasana sebegini dalam hidup kita. Lalu Islam dia mengajar pada kita supaya kitanya berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada suasana ini dalam kehidupan kita kepada suasana yang lebih tenteram dalam hidup sebagai seorang mukmin. Kerana hidup orang mukmin ni orang yang hidup tidak terkesan dengan suasana yang berada di sekitarnya, tetapi dia terkesan dengan Al-Quran yang mendidik dan mengasuh padanya. Yang ni dipanggil orang mukmin. Orang mukmin ni hidup dia dalam keadaan yang sentiasa dia nampak kebaikan. Dia tak nampak keburukan-keburukan pada diri dia. Yang kebaikan inilah yang menyebabkan dia sentiasa bergerak dan bergerak. Manakala orang-orang yang hidup dalam keadaan kebodohan ini, mereka hidup dalam keadaan mencari yang buruk, menampakkan perkara yang tak baik. Inilah suasana yang berlaku kepada mereka-mereka yang tak faham ataupun orang yang hidup dalam keadaan kebodohan. Kita akan tanya, siapa orang yang bodoh ni Ustaz? Orang bodoh-bodoh ni orang yang bagaimana? Di kalangan kita, orang yang tak nampak akhirat. Bila kita tak nampak akhirat, dia anggap orang bodoh. Orang yang nampak akhirat, orang yang cerdik. Dalam hidup kita ni, kita jangan bagi hidup kita ni nampak dunia je. Jangan. Tetapi nampak pandangan jauh ke akhirat Allah. Ini dipanggil orang yang cerdik. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila digambarkan orang yang cerdik ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang dia ni orang yang hebat, siapa dia? Orang yang man dana nafsah, menyiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia sentiasa buat amalan untuk lepas pada kematian dia. Ni orang yang cerdik. Maksudnya hidup dia berpandangan jauh. Nampak akhirat. Dalam hidup dia tidak terganggu dengan urusan dunia. Tetapi hidup dia sentiasa fikir macam mana keadaan dia dalam kubur, macam mana keadaan dia di padang mahsyar, macam mana keadaan keluarga dia sampai dia boleh masuk dalam syurga Allah. Ni dipanggil kecerdikan dalam hidup seorang. Orang yang bodoh, orang yang hidup dia mengejar dunia. Hidup dalam keadaan dapatkan dunia. Kemudian dibagi diri dia, dunia ni merupakan satu kejaran dan satu keupayaan yang mesti dimiliki dalam hidup dia. Maka orang yang bodoh ini, dia sentiasa mengganggu orang-orang yang cerdik. Itu dia akan berlaku demikian. Oleh demikian, kita pula orang yang Allah bagi kecerdikan. Orang mukmin ni orang yang cerdik dalam hidup dia. Bila kita jadi orang yang cerdik, maka kita diajar supaya apa dia? Diajar supaya kitanya nampak akhirat yang jauh. Kita nampak suasana pada mahsyar Allah. Kita nampak bagaimana keadaan kita bila kita berada di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tanda kecerdikan
dalam kehidupan seseorang. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita berbicara tentang tajuk ni lah. Tajuk di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah supaya hidup kita ni memandang kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mencerdikkan diri kita daripada kita memandang kepada dunia yang dalam keadaan kita rasa dunia ini penuh dengan kesengsaraan. Kita memandang pada dunia penuh dengan, kita rasa penuh dengan perhiasan. Namun sebenarnya hiasan yang indah dalam hidup orang mukmin ini yang disebut dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita berbicara tentang tajuk berpaling daripada orang bodoh. Dalam Al-Quran Karim diajar siapa yang bodoh dalam hidup ini. Disebut orang yang jahil. Orang jahil dipanggil orang yang bodoh. Dalam istilah kita bunyi bodoh ni kasar. Dalam istilah kita kadang-kadang orang kita ni kalau kita sebut kamu ni macam orang bodoh, dia pun marah terus. Jangan sebut bodoh. Entah kamu ni macam orang jahil. Oh, jahil lembut sikit dia sebut demikian. Padahal bodoh dengan jahil tu sama je. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala cerita tentang mengenai manusia-manusia yang bodoh ini. Firman Allah Taala, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hidup kamu, bila kamu berhadapan dengan manusia ni, di antara benda yang kamu kena lakukan dalam hidup kamu, khudhil afwa, kamu pilihlah untuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah untuk dalam hidup kita ni khudhil afwa, memilih untuk memaaf. Cara di antara kita nak marah dengan kita nak maaf, maka pilihlah dalam keadaan maaf dibanding dengan keadaan marah. Tu Islam diajar demikian. Dalam hidup kita ni kan, kita bila kita dapat provokasi daripada orang, kita dapat dalam hidup kita ni kata-kata yang teruk, orang yang macam-macam gaya pada diri kita ni, dia akan buat macam-macam cara untuk menaikkan kemarahan kita. Kita nak balas marah balik ke? Kita nak marah dengan kita nak memilih untuk yang disebut dengan kita nak memilih untuk kita memaafkan dia. Islam ajar khudhil afwa, kamu pilih untuk memaaf lebih baik. Dalam hidup kamu, kalau kamu tengah-tengah kamu nak marah, kemudian kamu nak maaf, kamu pilih maaf. Kerana memaaf itu menenangkan dibandingkan dengan kemarahan itu merosakkan dalam kehidupan seseorang. Itu cara dalam hidup kita ni, kita diajar supaya dalam hidup kita ni jangan sekali-kali kita ni untuk kita bersama dengan orang-orang yang namakan dengan orang-orang yang hidup dalam keadaan pemarah. Tetapi kamu memilih untuk memaaf. Khudhil afwa, pilihlah untuk memaafkan. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah dengan perkara-perkara yang baik. Dalam hidup kita ni, yang kedua, bila kita hidup dengan orang, kita arahkan orang ataupun kita suruh orang ni membuat benda-benda yang baik, perkara-perkara yang baik dalam hidup. Wa'mur bil urfi, hendaklah kamu sentiasa menyuruh orang melakukan yang disebut dengan kebaikan-kebaikan. Dan dalam hidup kita ni sentiasa pada diri kita demikian. Wa'mur bil urfi, suruhlah orang ni melakukan kebaikan, ajak orang untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa'rid 'anil jahilin, yang ketiga, hendaklah kamu berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Maksudnya dalam hidup kita ni jangan sekali-kali kita ni bersama dengan orang-orang yang bodoh tadi. Jangan. Wa'rid 'anil jahilin, kamu jangan biarkan diri kamu bersama dengan orang-orang yang bodoh itu. Kenapa? Kalau kita bersama dengan orang bodoh, kita ni akan turut serta jadi bodoh macam mereka. Itu Islam diajar dalam hidup kita ni, jangan kita jadi demikian, jangan. Tetapi dalam hidup kita ni, kita diajar supaya wa'rid 'anil jahilin, berpaling daripada kebodohan orang. Kadang-kadang kan dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita, bila kita berada dalam suasana kita ni, orang-orang akan kata macam-macam gaya, orang tulis macam-macam gaya untuk diri kita. Apa yang perlu kita buat di saat mana orang kata, orang tulis, orang caci, orang buat macam-macam gaya? Allah ajar pada kita wa'rid, jangan layan orang yang demikian. Maksudnya kamu paling, jangan kamu layan. Kalau kamu layan provokasi orang-orang yang bodoh, dengan kamu jadi bodoh. Dalam Islam, wa'rid 'anil jahilin, kamu palinglah
orang-orang yang jahil, kamu jangan dekat dengan orang yang jahil. Kerana bila kamu dekat dengan orang jahil, menyebabkan dengan diri kamu pun akan turut penuh dengan kejahilan dalam hidup kamu. Jadi demikian. Islam dia nak suruh kita ni dalam hidup kita, bila kita dengan orang-orang yang dengan masyarakat ini, maka kita diajar supaya pastikan diri kita, masyarakat kita ni dalam keadaan yang benar-benar beriman dan bertakwa pada Allah. Lalu orang-orang yang bodoh-bodoh ni jangan kita layan. Kalau kita layan dengan orang bodoh ni, menyebabkan kebodohan itu terjangkit sama pada diri kita. Kan ada kata-kata yang terbaru ni kan, jangan kamu bergelumang dengan babi, bergelumang dengan berlawan dengan babi dalam lumpur, disebut demikian. Dengan babi yang bergelumang dalam, kamu jangan berlawan dengan babi yang bergelumang dalam lumpur. Kalau kamu bergelumang dengan babi yang berlawan dengan lumpur, kamu tidak akan dapat manfaat apa-apa. Dalam babi itu najis mughallazah. Kemudian dalam masa yang sama juga, kamu bergelumang dengan babi ni dalam lumpur tersebut. Babi yang menikmati kamu penuh dengan kekotoran. Kamu jadi dalam keadaan yang kotor pada diri kamu. Demikianlah orang mukmin. Orang mukmin ni diajar, jangan kamu duduk dengan orang-orang yang bodoh. Kalau kamu duduk dengan orang bodoh, dengan kamu akan menjadikan kebodohan dalam kehidupan kamu. Bila kamu jadi orang yang bodoh, kamu biarkan diri kamu dalam keadaan kebodohan, dan kamu duduk dengan orang-orang bodoh ini, menyebabkan akhirnya dengan diri kamu kebodohan itu akan menyerap sama pada diri kamu. Islam disuruh paling. Paling ni maksudnya paling dengan orang bodoh ni bagaimana? Kita berpaling daripada orang bodoh ni. Antaranya, kita tak duduk dengan dia. Antaranya, kitanya block dia. Kalau dalam Facebook, kita tak payahlah nak jadikan dia sebagai kawan. Unfriendkan dia. Senang ceritanya. Kemudian apa lagi dalam diri kita ni? Paling daripada orang bodoh ni, jangan kita bercakap dengan dia. Bukan erti kata kita nak putus silaturahim. Tidak. Tapi nak suruh dia sedar. Bodoh ni, bila kebodohan dalam hidup kamu, jangan kamu rasa bila kamu bodoh, kamu layak untuk kamu nak berkawan dengan orang-orang yang cerdik, orang yang berpandangan jauh. Maka kamu biar sedar diri sikit. Kebodohan kamu ni, jangan biarkan kebodohan kamu ni mengganggu orang lain pula. Ni ramai di kalangan kita kan, orang Melayu kita ni disebut, orang-orang Melayu kita ni, kita sentiasa sebutlah di kalangan kita, cerdik tak boleh nak tumpang, bodoh tak boleh nak diajar. Tu berlaku di kalangan kita demikian. Orang kita ni ramai, orang kita jadi demikian. Pada diri kita, cerdik tak boleh nak tumpang, bodoh tak boleh nak diajar. Ramai di kalangan kita terjadi keadaan demikian. Lalu Islam diajar dalam hidup kita ni, kita diajar supaya apa dia? Gambarkan pada kita menjadi orang-orang yang mukmin, orang yang terbaik dalam hidup kita, orang-orang yang saleh dalam hidup kita. Lalu orang yang bodoh tadi berubah hidup dia menjadi orang-orang mukmin, dan dia cuba belajar dengan orang-orang yang cerdik yang nampak akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di kalangan kita ni, dia tak nampak benda-benda perkara-perkara yang sedemikian rupa. Bila tak nampak perkara sedemikian rupa, menyebabkan kebodohan tadi berkekalan. Kadang-kadang kita duk layan orang-orang bodoh. Bila kita layan orang bodoh, dengan kita terlekat dengan kebodohan. Jangan. Satu saya sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam Facebook ke, dalam internet, dalam mana-mana dalam hidup kita ni, dalam Instagram ke, dalam Twitter ke, kalau ada orang bodoh, kita jangan layan orang tersebut. Kalau nampak bodoh sangat dia, block terus. Nampak dia ni bodoh, nampak teruk sangat, kata-kata dia, cacian dia, ataupun tulisan dia tu nampak sangat dia ni tak cerdik dalam hidup ni, maka kita tak payah unfriendkan dia. Jangan berkawan dengan orang-orang yang sedemikian rupa. Siapa yang ajar? Allah sebut. Allah yang ajar. Wa a'rid anil jahilin. Kalau dia marah, blok aku, dia sebut demikian. Ada orang bodoh ni, dia kata, dia ni blok aku, tak nak layan aku dan sebagainya. Kita kata bukan kita nak blok, Allah suruh blok. Allah suruh unfriend, Allah suruh unfollow. Allah suruh kita ni jangan dekat dengan orang-orang bodoh. Kalau kita dekat dengan orang bodoh, kebodohan ini akan melarat dan kena pada diri kita pula. Yang tu yang bahaya dalam hidup orang mukmin. Ni dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-199. Demikian juga dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-55.
wa iza sami'ul lagwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut, wa iza sami'ul lagwa, apabila kamu dengar kata-kata yang melagakan kamu, melekakan kamu. Wa iza sami'ul lagwa, bila kamu dengar perkataan-perkataan yang buruk ataupun tulisan-tulisan yang buruk pada diri kamu. Kalau kamu dapati orang menulis, orang yang mengata ataupun orang yang dia dalam keadaan bodoh, a'radu an, Allah kata berpalinglah daripadanya. A'radu an, kamu jangan layan dia, jangan kamu layan orang-orang bodoh. A'radu an, Allah Subhanahu wa taala sebut, paling kamu daripada mereka tersebut. Wa qalu lana a'maluna, katakanlah pada mereka, amalan kami, walakum a'malukum, dan amalan kamu. Itu cara demikian. A'maluna walakum a'malukum, bagi kamu amalan kamu, manakala kami dengan amalan kami dalam hidup kami ni. Salamun alaikum, lalu kita sebut pada mereka, sebut selamat tinggallah ke atas kamu tersebut. La nabtagil jahilin, kami tidak mengharapkan apa-apa pun daripada orang bodoh. Dalam hidup kita ni kena ingat betul-betul pada diri kita ni. Jangan dalam hidup kita ni kitanya melayan orang-orang yang demikian. Jangan. Pada diri kitanya, bila orang-orang yang bodoh-bodoh, orang yang caci maki, orang cerca kita buat apa dia? Lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kami. Tuan-tuan perhatikan, kadang-kadang kita tulis tulisan-tulisan tertentu dalam tulisan kita, dan orang-orang bodoh ni akan serang balik kita, akan kata macam-macam gaya ada di kita. Ingat ayat ni, Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Qasas ayat yang ke-55, wa iza sami'ul lagwa, bila kamu dengar ataupun kamu dapati ada orang yang tulis pada kamu dengan tulisan-tulisan yang lagwa. Lagwa ni maknanya kalimah-kalimah yang kesat-kesat, kalimah tulisan-tulisan yang buruk-buruk. Bila orang buat demikian pada kamu, a'radu an ni maknanya palinglah kamu daripada mereka, blok mereka, kemudian ban mereka, ataupun apa dia, delete tulisan-tulisan mereka. Jangan biarkan dosa-dosa ini melekat di wall-wall kita, ataupun bila orang hantar WhatsApp pada kita tulisan yang buruk-buruk, bodoh-bodoh, kita diajar supaya apa dia, tulisan demikian, kita je block terus. Tak payah dah orang macam ni. Saya kerap kali di kalangan orang-orang yang benci sungguh, orang yang anti sungguh dengan saya ni, misal contohnya di kalangan puak-puak PH ni, di kalangan mereka masukkan saya dalam grup-grup WhatsApp, misal contohnya. Bila mereka masuk je, kita pun tengok saja mereka masuk, orang sama je yang masuk. Orang sama yang benci ni, pembenci ni. Bila dia masukkan kita dalam grup dia, tujuan dia nak kata macam-macam gaya pada diri kita. Dia nak caci maki kita. Kita left, kita block, kita kata tak layak kita berada dalam kumpulan-kumpulan mereka sebut. Dan biar mereka tahu bahawa kemuliaan ini bukan dengan kemaksiatan. Kemuliaan ini dengan ketaatan pada Allah. Untuk apa kita nak duduk dalam tempat-tempat yang demikian? Grup WhatsApp, di kalangan kita ramai orang kita ni, dia sanggup duduk dalam kumpulan grup-grup yang mencarut, grup-grup yang suka caci maki, grup-grup yang menulis kalimah-kalimah yang buruk-buruk. A'radu an, Allah kata kamu paling daripada itu. Kalau tidak, kamu dengan mereka tu sama je. Kan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk dengan grup tersebut, kamu dengan mereka tersebut sama. Sama dalam. Sebab tu kita ni kalau ada orang yang tulis macam-macam gaya di wall kita, ataupun orang yang tag kita dengan kata-kata caci maki, benda apa yang tuan-tuan kena buat? Benda apa yang perlu kita lakukan? Block dia, ban dia, ataupun nasihat pada dia tak dengar juga, block dia. Kemudian kita jangan layan orang-orang yang demikian. Jangan layan. Kalau kita layan, terprovok pada diri kita. Akhirnya kita buat perangai yang sama dengan yang buruk yang dilakukan itu. Yang buruk dia lakukan itu, kita akan ikut sama. Dia caci maki kita caci maki dia. Apa benda yang kita dapat? Dosa. Dua-dua dapat dosa. Dia dapat dosa, kita pun dapat dosa. Lalu Allah ajar, bila ada orang yang bodoh yang memprovok diri kita, yang orang bodoh yang dia sebut macam-macam gaya pada kita paling daripada orang demikian.
Jangan kita ni layan orang-orang yang demikian. Wa qalu lana a'maluna. Katakanlah pada mereka, a'maluna walakum a'malukum. Kamu, kami. Amalan kami bawa menghadap depan Allah. Amalan kamu bawa menghadap depan Allah. Mudah pada diri kita. Dalam hidup kita ni atas dunia ni, kamu nak marah apa pada kami? Ada setengah di kalangan kita kan, bila di kalangan kita yang orang-orang yang dalam keadaan bodoh sungguh dia ni provok orang yang mengerti, orang yang faham. Dia kata macam-macam gaya. Kita jangan layan. Sama ada dalam SMS, sama ada dalam WhatsApp, sama ada dalam dalam Facebook, Instagram, Twitter, jangan layan. Kalau kita layan orang-orang yang demikian, dengan kalian akan mendapat dosa. Di saat mana kitanya patutnya berpahala, tiba-tiba kita dapat dosa daripada kata-kata yang buruk di kalangan mereka tersebut. Ingat ni ayat Quranul Karim ajar pada kita. Allah ajar pada kita, ajar sebut apa dia? Qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami, amalan kamu. Kamu bawalah amalan kamu tersebut. Kamu nak bawa setakat mana kamu nak bawa. Manakala kita sebut dengan keadaan yang sebaik mungkin pada kita. Bila saya post kemarin dulu tentang mengenai saya diberi ruang dalam televisyen, saya sebut bahawa sepanjang 2 tahun yang lepas saya memang digam. Saya telah digam. Ada satu bernama radio jemput saya. Penerbit tersebut kena tindakan terus. Penerbit itu dipanggil oleh orang atasan bila jemput saya ke radio. Nak sebutnya saya digam selama 2 tahun. Kerajaan PH yang zalim, saya anggap zalim, lebih zalim daripada zaman kerajaan Barisan Nasional dahulu, kerajaan PH ini sendiri. Dalam keadaan demikian saya tulis malam kemarin hari Jumaat baru ni saya dijemput, dan saya diberitahu bahawa nama saya telah dibatalkan daripada senarai-senarai orang-orang yang telah dilarang untuk bersiaran dalam radio dan TV. Sebelum daripada ni, saya di antara nombor 1 yang diletakkan dalam senarai. Kemudian ramai yang disebut dengan puak-puak yang menentang ini, di kalangan puak-puak PH ini, hantar macam-macam gaya, tulis-tulisan. Ini dalam radio bernama ni. Radio bernama tu jemput saya senyap-senyap. Bila dijemput senyap-senyap tersebut, bila jemput saya senyap-senyap, kemudian saya datang, kemudian diketahui penerbit itu dipanggil dan diberi amaran supaya jangan jemput lagi sampai bila-bila. Radio IKM tak benarkan saya datang dalam tempoh waktu mana 2 tahun yang penuh dengan kezaliman tersebut. Lalu saya sebut, saya berhak untuk saya mengatakan bahawa di mana saya digam dalam tempoh 2 tahun sebelum daripada ini. Kita jangan layan orang-orang bodoh. Layan orang-orang bodoh dengan kebodohan itu mengekali dalam keadaan sedemikian rupa di kalangan mereka sebut. Qalu lana a'maluna. Sebab tu saya sebut kuasa politik ni penting dalam hidup orang setiap di kalangan kita. Kuasa politik ni. Sebab tu bila kita bagi politik ini pada orang bukan Islam, memegangnya, habis kita orang Islam. Islam diajar supaya hidup kita ni biar orang Islam menguasai kuasa politik. Barulah kita boleh laksanakan perintah Allah mengikut syarat yang diajar oleh Allah. Bila kita sebut begitu, masing-masing sibuk pula tanya, bila nak buat hudud, bila nak buat syariat dan sebagainya. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana mereka, waktu mana mereka pegang, mereka tak sibuk nak pegang, nak laksanakan. Waktu mana sekarang, tunggu masa, akan sampai masa yang Allah Subhanahu Wa Taala buka ruang untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan layan orang-orang yang sebodoh sebegini demikian. Sebut pada mereka, lana a'maluna walakum a'malukum. Salamun alaikum. Pergi jauhlah kamu tak payah dekat dengan kami lah. Salamun alaikum. La nabtagil jahilin. Kami tak mengharapkan orang-orang yang jahil. Saya tak mengharapkan. Nak sebutnya gambaran bagaimana dalam keadaan dengan orang-orang jahil tersebut. Ya, saya pernah di Melaka. Bila saya dah sampai dah di negeri Melaka. Saya dijemput secara rasmi. Tiba-tiba bila sampai di negeri Melaka, tiba-tiba tak dibenarkan untuk saya bercakap di sana, tak dibenarkan berceramah. Siapa yang arah bekas ketua menteri sebelum daripada ni keluarkan, disebutnya demikian, turunkan arahan supaya di saat mana dia ada kuasa tersebut, dia memastikan Ustaz Ahmad Dasuki tak dibenarkan ceramah di mana-mana masjid dan sebagainya. Banyak kes-kes saya tak nak sebutlah gambaran bagaimana
Dan ada sahabat-sahabat yang kata nak jemput kembali. Saya tak ada masalah nak sebut. Nak gambarkan pada diri kita, jangan layan orang jahil. Bila kita layan orang jahil, maka dalam keadaan demikian, dengan kita akan menjadi jahil. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, lana a'malana walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, kamu buat amalan kamu. Buatlah pada diri kamu. Kami akan baca doa. Kami ada kekuatan doa, senang ceritanya. Doa yang kita baca ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Alhamdulillah, Allah mustajab doa kita. Gugur, rebah satu persatu dalam keadaan yang bila kita baca doa-doa yang sedemikian rupa. Walakum a'malukum. Bagi kami agama amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, salamun alaikum. Sebut pada mereka, sebut, pergi jauhlah kamu daripada kami. Kami tak nak dekat-dekat dengan orang demikian. La nabtagil jahilin. Kami tak nak orang jahil. La nabtagil jahilin, maknanya puak-puak yang jahil ni tak payah mari dekat dengan kami. Kami pun tak nak pada diri kami. Oleh kerana kejahilan kamu bukan bersama dengan orang-orang yang mukmin dalam kehidupan mereka tersebut. Ini nak sebutnya dalam kehidupan kita. Fa'arid. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illa al-hayatad dunya. Sebut pada mereka, Allah kata, palinglah kamu wahai Muhammad daripada orang-orang yang berpaling daripada pengajaran kami. Fa'arid, kamu paling daripada an man tawalla an dzikrina, orang yang hidup dalam keadaan berpaling daripada ayat-ayat Allah. Bila Allah bagi peringatan, pengajaran, tak pernah nak belajar. Kamu paling daripada mereka tersebut. Kemudian walam yurid illal hayatad dunya. Mereka ni tak nak benda apa kecuali mereka nak kepada kehidupan dunia saja. Orang-orang yang macam ni, kamu janganlah duduk dengan mereka. Jangan kamu pangkah mereka. Jangan kamu sokong mereka. Jangan kamu bersama dengan mereka. Kerana hidup mereka nak kepada dunia je. Mereka nak illal hayatad dunya. Bagi mereka, ganjaran dunia ini besar. Ganjaran dunia mereka ini menjadikan keuntungan pada mereka tersebut. Pelik orang Melayu Islam kita boleh bersama dengan DAP, misal contohnya. DAP ni jelas-jelas dah lawan yang disebut dengan tak nak terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan jelas-jelas orang Melayu kita ada yang orang yang jadi demikian, kamu palinglah, kamu tak payah duduk bersama dengan mereka tersebut. Kemudian fasfahis safhal jamil, serta layanlah mereka dengan cara yang elok. Maksudnya apa dia? Kita sebut terus, kamu buat amalan kamu, kami buat amalan kami. Kita layan kamu ni wahai orang bodoh dengan cara bagaimana? Cara kami tak pedulikan pada kamu, kamu tak payah pedulikan pada kami. Hidup masing-masing lah dalam kehidupan kita dipanggil. Tu yang saya sebut tu, rasa aman sikit. Bumi Malaysia kita ni setelah mana tiada udara di AP, senang cerita. Udara kita ni pun senang sikit dalam hidup kita ni. Kerana apa dia? Kerana jahatnya, zalimnya di saat mana 2 tahun yang penuh dengan kekelaman, kejamnya suasana yang kita lalui saat yang demikian. Bila dia boleh sebut tu, negara terlekat dengan hutang dalam dengan 1 trilion, dia boleh sebut demikian. Negara ni semakin musnah kerana lekat hutang. Tiba-tiba bila jatuh, bagi tahu bahawa negara kita ni banyak duit lagi. Lalu diberi kerajaan PN ini, kerajaan yang baru ni, bagi dengan berbagai-bagai bantuan kepada rakyat dalam suasana COVID-19 ini. Maknanya apa dia? Sepanjang sebelum daripada ni kamu menipu kami. Kamu menipu. Kamu bagi tahu bahawa negara ni semakin bankrupt. Kemudian kamu sanggup bagi ciput RM30 pada rakyat. RM30 kamu bagi pada rakyat. Maknanya kamu menipu. Sepanjang kamu menjadikan kerajaan di saat tersebut. Kemudian dalam suasana yang demikian, bila datang kerajaan yang baru ni, boleh bagi pada rakyat, bagi yang tu, bagi yang ni, kerana kekayaan yang ada. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran sepanjang 2 tahun penuh dengan penipuan, kezaliman, penuh dengan kekejaman yang berlaku di kalangan kita. Alhamdulillah, doa kita didengari di sisi Allah. Doa orang mukmin ini didengari di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan jatuh kerajaan demikian. Di kalangan mereka pecah, hati-hati mereka pecah. Bila pecah hati mereka tersebut, lalu Allah jadikan kesatuan pada orang mukmin. Dan kita harap supaya orang mukmin ni jangan di kalangan orang mukmin ni berkelahi lagi di kalangan kita.
biar orang mukmin menjadi satu. Hati-hati di kalangan orang mukmin. Kemudian orang mukmin dalam keadaan yang semakin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan negara kita ni baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang baldatun tayyibah, bumi yang penuh dengan kebaikan dan keampunan Allah mencurah-curah kepada diri kita. Ini kita gambarkan pada diri kita bagaimana tanggungjawab yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dalam perang Hunain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan bahagian orang-orang yang terkemuka suku-suku Arab dalam pembahagian harta rampasan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila perang Hunain, perang yang kaya, banyak keuntungan besar. Kerana perang tersebut perang yang sahabat-sahabat rasa kagum dengan jumlah yang ramai yang datang daripada Mekah pun ada, daripada Madinah pun ada. Perang Hunain ini, bila berlaku perang Hunain ini, menyebabkan di kalangan mereka tersebut lepas pada perang tersebut berebut rampasan perang. Dan sahabat-sahabat ni, kerana barang-barang banyak, orang kafir pula terperangkap dalam tempoh demikian. Kemudian Rasulullah pula bila dapat rampasan perang, Rasulullah bagi pada orang-orang baru masuk Islam ni banyak. Seorang-seorang 250 ekor unta. Seorang-seorang Rasulullah bagi banyak. Kabilah-kabilah ni Rasulullah bagi sebelah Mekah. Orang-orang Mekah di Rasulullah bagi demikian. Baru masuk Islam tapi banyak harta rampasan perang. Seorang mengatakan, ada seorang dia pun mula bercakap, sibuk tulis dalam Facebook, senang ceritanya, demi Allah pembahagian ini tidak ada keadilan dan tidak ditujukan kepada menggapai keredaan Allah. Ada yang pengikut serta tu, dia pun mula sibuk bagi tahu, oh tak adil, Rasulullah bagi tak adil disebut. Rasulullah bagi tak adil, dia sebut demikian, pembahagian yang tidak adil. Kemudian bila dengar begitu Abdullah bin Mas'ud ni tegur terus. Saya menegurnya dan saya katakan akan saya lapor kepada Rasulullah. Saya akan sebut kepada Rasulullah. Kamu boleh keluar mulut kamu kata Rasulullah tak adil. Kemudian boleh kamu sebut yang Rasulullah buat ni tidak untuk mendapatkan keredaan Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud ni pun dia kata, aku pun mendatangi baginda dan menceritakan kejadian tersebut. Perang Hunain ni perang kaya. Sahabat-sahabat untung besar dipanggil. Kerana apa dia? Rampasan perang tu banyak. Orang-orang Mekah yang datang nak lawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawa semua harta-harta dia dengan anak dan isteri mereka. Mereka perang dalam perang Hunain. Lalu dalam peperangan tersebut yang menyebabkan sahabat-sahabat dapat, bila sahabat ni dapat saja, seketika wajah baginda bertukar hingga menjadi seperti kemerahan. Bila diberitahu saja pada Rasulullah, bila sahabat-sahabat yang sebut Rasulullah ni bagi tak adil, bagi ada pula dia bagi pada orang Mekah saja, mesti keluarga-keluarga dia tu dia bagi. Dia sebut demikian, tak puas hati. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dengar aja, Abdullah bin Mas'ud kata, Allah, kamu boleh bercakap macam ni, aku cerita pada Rasulullah, aku akan laporkan pada Rasulullah. Lalu bila cerita pada Rasulullah, merah wajah Rasulullah, berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mula bersabda, Rasulullah bersabda sebut, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasulah. Siapa lagi yang lebih adil kalau Allah dan juga Rasul itu kamu anggap tidak adil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur tu, siapa yang lebih adil bila Allah dan juga Rasul itu tidak adil? Yang kamu anggap Allah dan juga Rasul yang bagi ni tak adil, ada lagi ke yang lebih adil daripada Allah dan juga Rasul? Aku dah bagi dah. Rasulullah sebut, summa qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut terus, yarhamullahu Musa qad uziya bi aqsara min hadha fasabara. Mudah-mudahan Allah rahmatilah Nabi Allah Musa kerana dia telah diuji daripada ujian yang teruk daripada ini, lalu dia boleh bersabar menahan daripada cacian makian orang-orang yang sejahil yang demikian. Tu cara demikian di kalangan kitanya nak ajar dalam hidup kita ni. Maknanya kita ni kena dalam hidup kita, kalau ada orang kata, kita ingat balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih teruk lagi daripada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni di kalangan orang yang datang perang ni dengan Rasulullah, bila tengok orang Rasulullah bagi harta rampasan perang tu kepada orang Mekah, lalu dia kata tak adil. Pada neraca mereka mesti bagi 50-50, orang Mekah, orang Madinah 50-50, barulah adil, patutnya demikian. Bila
Dan cerita ni panjang. Bila sahabat-sahabat ni mula bercakap di kalangan mereka, lalu Rasulullah tanya pada Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wahai Ansar, kamu ni inginkan harta ke kamu inginkan Nabi dalam hidup kamu? Kamu rasa mulia hidup kamu dengan harta ke kamu mulia hidup ini dengan agama yang dibawa oleh aku?" Kalau kamu inginkan harta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah berucap, "Kalau kamu inginkan harta, aku boleh bagi semua harta-harta yang dimiliki ini, rampasan perang ni bagi pada kamu semua. Tetapi kamu akan kehilangan aku." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kalau kamu inginkan aku akan balik dan kita tinggalkan harta ini kepada penduduk Mekah." Kerana penduduk Mekah, dia baru masuk Islam, dia mesti rasa kekuatan jiwa dia dengan harta benda dia tidak mempunyai aku. Tetapi aku bersama dengan kamu, wahai Ansar. Rasulullah sebut demikian. Lalu sahabat-sahabat Ansar menangis teresak-esak. Sahabat-sahabat Ansar menangis terus. Bila sahabat-sahabat Ansar ni menangis, lalu sahabat-sahabat Ansar baru sedar, rupa-rupanya kata-kata kita ini kata-kata yang menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dengan kata-kata. Kadang-kadang di kalangan kita ni sedap je keluar daripada mulut masing-masing. Mulut-mulut kita ni kadang-kadang keluar tu tak sedar-sedar. Perkataan kita ni perkataan yang jahil. Jangan demikian. Suatu para hadirin sekalian, kadang-kadang kan dalam rumah tangga baik, kadang-kadang bila berkelahi di kalangan suami isteri, keluar perkataan-perkataan. Kadang-kadang keluar kata-kata yang sebut kata-kata yang tak sepatut daripada seorang suami kepada isteri, ataupun isteri keluar perkataan pada suami. Benda apa yang kena buat dalam keadaan demikian? Paling jangan duduk sekali, jangan pergi duduk jauh sikit. Islam ajar supaya bila isteri kamu ni dah mula berkasar dengan kamu jangan tidur bersama dengan dia, pergi tidur asing. Ajar sikit isteri kamu ni sendiri. Ini diajar demikian. Maknanya apa dia? Paling itu paling. Biar dia duduk tidur asing tersebut, dia dah mula dia dengar, mula dalam keadaan yang ini cara Islam. Bila isteri kamu tak dengar lagi, ambil lidi, rotan sikit isteri. Tak dengar ni kita sebut. Ini cara kita dalam mendidik isteri. Ataupun demikian juga bila suami tak dengar kata-kata, ataupun suami bercakap kasar, isteri jangan duduk dekat dengan suami, pergi duduk jauh sikit, biar suami tu termenung sekejap. Waktu tu syaitan masuk dalam badan suami ni, lalu kita pergi jauh. Bila dia jauh tu, dia dengar sikit. Pergi jauh tu bukan keluar rumah, tidak, maksudnya pergi duduk dalam bilik yang lain ke sekejap, pergi keluar sikit daripada suami kita, biar dia termenung sikit, dia ingat balik yang disebut tu perkataan apa. Boleh layak tak layak keluar dalam rumah tangga perkataan-perkataan demikian. Perkataan yang bodoh ni, perkataan yang kasar ini, perkataan yang kebinatangan ini, jangan dibiarkan berterusan dalam kekeluargaan kita. Lalu kita paling daripada orang-orang yang sedemikian rupa dalam hidup kita. Kami meriwayatkan daripada Sahih Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Uyainah bin Hisan bin Huzaifah datang dan bertamu ke tempat anak saudara dia, Al-Hur bin Qais, salah seorang yang memiliki kedudukan di mata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia juga termasuk salah seorang penghafal Al-Quran. Al-Hur bin Qais ini yang menjadi anggota Dewan Syura Umar yang beranggotakan orang-orang tua dan para pemuda. Uyainah berkata kepada anak saudara dia itu, "Wahai anak saudaraku, kamu memiliki kedudukan di mata pemimpin ini, maka mintalah kepadanya izin untuk aku nak berjumpa dengan Umar." Disebut demikian. Bila Uyainah disebut pada Hur bin Qais, dia tahu Hur ni anak saudara dia ni dekat dengan Sayyidina Umar. Jadi dia kata, aku nak berjumpa dengan Umar, boleh tak? Kamu tolonglah buka ruang. Dia pun meminta izin dan Umar mengizinkan. Hur ni cerita pada Sayyidina Umar. Dia kata, bapa saudara aku Uyainah nak datang berjumpa dengan kamu. Dia kata, kemudian bertemu dengan anak saudara dia ni. Kemudian disebut demikian. Ketika dia masuk, dia berkata, "Hai putra Al-Khattab, kamu tidak memberi cukup kepada kami dan kamu tidak memutuskan perkara dengan kami dengan penuh keadilan." Ditegur terus. Umar, dia kata, kamu ni jadi pemimpin. Uyainah disebut demikian. Dia kata, kamu ni Uyainah disebut, dia kata kamu ni pemimpin yang tak adil. Disebut pada Sayyidina Umar. Umar pun marah sehingga hendak membunuhnya. Umar nak marah terus. Orang kata macam tu ialah provokasi berlaku. Bila berlaku begitu, nak bunuh
Uyainah tadi, Al-Hur dengan cepat mengatakan pada beliau. Lalu bila tengok demikian, Al-Hur pun tegur terus Sayyidina Umar. Bila tengok Sayyidina Umar nak marah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah berfirman, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Allah pesan pada kamu 3 perkara. Yang pertama, khuzil afwa, tahan diri kamu, memilih untuk memaafkan. Wa'mur bil urfi, suruh orang buat baik. Yang ketiga, wa'rid anil jahilin, kamu paling daripada orang jahil. Jangan kamu layan sangat dengan kata-kata yang disebut oleh bapa saudara aku ni. Kamu jangan duduk dengan dia, kamu pilih, kamu tak payah duduk dengan dia. Kalau kamu duduk dengan dia, yang menyebabkan di saat ini kamu akan termasuk di kalangan orang yang sedemikian rupa juga. Ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, bila kita berada dalam keadaan yang masyarakat kita ni pelbagai dan rencam, saya nak pesan pada tuan-tuan, sebagaimana yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, jangan layan orang-orang yang bodoh. Jangan kita berkawan dengan mereka. Jangan. Kita diajar supaya apa dia? Berpaling daripada mereka. Dalam masa yang sama, kalau dia ni friend dengan kita, unfriendkan dia, block dia. Kemudian kita apa dia? Tutup yang disebut dengan kata-kata yang buruk yang dikatakan dan dikeluarkan daripada tubuh badan mereka tersebut. Mudah-mudahan kita boleh selamat dan dia pun akan selamat waktu mana di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini satu cara yang diajar dalam Islam untuk menjadikan diri kita ni semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dalam kita memahami wirid-wirid dan doa-doa yang sepatut kita lakukan bila kita berhadapan dengan ujian-ujian. Antara ujian hidup ni berjumpa dengan orang bodoh. Antara ujian hidup dalam hidup kita. Jadi oleh demikian, kita ni bila berjumpa dengan orang bodoh, jangan layan sangat dengan kebodohan mereka tersebut, menyebabkan kerosakan pada kita pula, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati di sisi Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.